TikTok dan Douyin adalah aplikasi yang memaparkan video singkat yang dilancarkan oleh syarikat dari China iaitu ByteDance. Ketika ini, TikTok adalah seperti suatu ketagihan terutamanya bagi generasi Gen Z di seluruh dunia. Akan tetapi, di China, aplikasi Douyin dibuat penuh dengan manfaat untuk melindungi generasi muda di negara itu. TikTok dan Douyin seakan sama, akan tetapi mempunyai satu perbezaan kritikal, iaitu Douyin mempunyai fungsi Use Mode bagi pengguna berumur 14 tahun ke bawah supaya mereka melayari aplikasi dengan selamat dan tidak terdedah dengan kandungan video yang melampau serta tidak bermanfaat. Algoritma TikTok dan Douyin juga berbeza, di mana Douyin lebih menjurus kepada perkongsian video yang mendidik dengan konten ilmiah termasuk mengenai sains, patriotik, budaya dan sejarah. Malah guru dan pendidik di China sudah lama berkongsi video mereka sedang mengajar di dalam kelas melalui platform Douyin ini. Dapat dilihat dalam satu kaji selidik mengenai kerjaya aspirasi melibatkan kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun di Amerika Syarikat, peratusan tertinggi iaitu 29% memilih jawapan mahu menjadi YouTuber atau vlogger, manakala di China 56% kanak-kanak memilih mahu menjadi angkasawan. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat perbezaan antara TikTok dan Douyin. Teruskan menonton. Douyin diasaskan di China oleh Zhang Yiming iaitu pemilik syarikat ByteDance pada September 2016 dan setahun kemudian aplikasi Douyin telah memiliki 100 juta pengguna dengan 1 juta tayangan video pada setiap hari. Disebabkan kejayaan tersebut, versi antarmasa TikTok dilancarkan pada tahun 2017 dan mula menjadi viral serta sangat terkenal pada awalnya, khususnya di Jepun dan Thailand. Aplikasi TikTok ini merupakan satu platform media sosial yang dikatakan tempoh masa perkembangannya adalah yang paling cepat di dunia. Pada tahun 2023, TikTok mempunyai seramai 1.67 bilion pengguna di seluruh dunia dengan lebih 1 bilion video dilihat setiap hari. Amerika Syarikat mempunyai pengguna paling ramai iaitu 150 juta orang, diikuti Indonesia dengan 113 juta orang. 35% pengguna berusia 19 hingga 29 tahun dan 28% pengguna berusia bawah 18 tahun. TikTok dituduh sebagai alat propaganda China. TikTok dimiliki oleh syarikat ByteDance yang mempunyai ibu pejabat di Beijing, akan tetapi syarikat ini didaftarkan bukan di China tetapi di Kepulauan Cayman. ByteDance dikatakan sangat berhati-hati dalam menjadikan Douyin sebagai aplikasi sosial untuk menghasilkan pengaruh yang positif bagi rakyat di China. Manakala TikTok pula dianggap sebagai hanya membawa kesan negatif kepada minda dan sikap rakyat di Amerika Syarikat. TikTok mempunyai pejabat operasi di seluruh dunia dan antara yang paling besar ialah Los Angeles, Amerika Syarikat dan Singapura. Seorang bekas pekerja TikTok di Amerika Syarikat telah menjadi pemberi maklumat dan memberitahu bahawa ByteDance mempengaruhi sebahagian besar urusan seharian syarikat TikTok. Walau bagaimanapun, TikTok mendakwa mereka tidak membenarkan campur tangan mana-mana kerajaan terhadap saranan video-video yang dipaparkan untuk pengguna. Malah pengguna dapat melihat kandungan video isu-isu berkaitan politik yang dianggap kritikal bagi kerajaan China. Proses penapisan video-video atau content moderation di TikTok dilakukan oleh Trust and Safety Teams di Singapura, Amerika Syarikat dan Ireland. TikTok tidak sesuka hati menurunkan video-video yang dilaporkan oleh pihak kerajaan kecuali kandungannya didapati melanggar undang-undang negara tersebut. Terdapat tuduhan bahawa walaupun TikTok tidak dibangunkan untuk menjadi alat propaganda Parti Komunis China, akan tetapi ketika ini ia berjaya menjadi alat untuk memanipulasi masyarakat dan digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak tepat. Kanak-kanak dan remaja di seluruh dunia melayari TikTok dengan tempoh purata selama 91 minit sehari. Kajian dari imbasan otak yang dilakukan menunjukkan kawasan yang berkaitan dengan ketagihan akan aktif semasa melihat video-video di TikTok. Aplikasi TikTok mempunyai algoritma di sebalik video-video FYP dan apabila individu melihat satu video, ia akan menyebabkan tontonan yang berterusan dan sukar untuk berhenti. Menurut seorang profesor dan pakar teknologi di New York University, kerajaan China pasti menggunakan kelebihan seperti algoritma TikTok ini untuk mengawal kandungan video supaya populasi di negara-negara barat mendapat kesan negatif. Apa yang lebih menakutkan ialah pengguna sendiri tidak menyedari mereka dipergunakan dan generasi muda terutamanya sudah banyak dimanipulasi menggunakan aplikasi ini. Perbezaan Douyin dan TikTok. Pada permulaan, video di TikTok hanya berdurasi selama 15 saat, kemudian menjadi 60 saat, 3 minit dan ketika ini 10 minit. Ia menyebabkan pengguna menghabiskan masa lebih lama di platform tersebut.
Kandungan di TikTok majoritinya dikatakan penuh dengan video hiburan semata-mata yang kurang bermanfaat, berbeza dengan kandungan di Douyin yang lebih berkualiti, syarat dengan video ilmiah, motivasi, life hacks, kebudayaan dan produk baru yang menarik. Bermula 2019, pengguna Douyin di China yang berumur 14 tahun ke bawah hanya boleh melayari aplikasi tersebut maksimum 40 minit sehari, iaitu dari pukul 6 pagi sehingga 10 malam. Aplikasi Douyin hanya boleh dimuat turun di tanah besar China melalui China App Store. Tiada had umur minimum untuk mendaftar dalam aplikasi Douyin, akan tetapi kebenaran dari ibu bapa diperlukan bagi mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. 80% pengguna Douyin berumur 18 hingga 45 tahun dan 40% pengguna tinggal di bandar besar seperti Beijing dan Shanghai. Mereka lebih berminat kepada video berdasarkan topik ekonomi dan kewangan. Manakala TikTok pula, mereka mengenakan syarat umur minimum 13 tahun. Kebanyakan pengguna TikTok di Amerika Syarikat adalah wanita berumur 35 hingga 55 tahun yang lebih berminat kepada video hiburan. Kemudian pada tahun 2021, Douyin mewajibkan fungsi Use Mode untuk pengguna di bawah 14 tahun. Kanak-kanak tidak dibenarkan membuat live streaming dan teknologi pengejaman wajah digunakan untuk pemantauan. Fungsi Use Mode juga menghalang paparan video-video berunsurkan hiburan keterlaluan, dan Douyin juga melancarkan kategori video ilmiah untuk kanak-kanak dan remaja seperti eksperimen sains, penjelasan mengenai sejarah dan pameran muzium. Dalam aplikasi Douyin, kandungan video yang mencirikan inspirasi, perkongsian ilmu dan trend positif lebih banyak dilihat. TikTok pula lebih banyak memaparkan kandungan video yang kurang ilmiah, termasuk video yang tidak selamat ditonton oleh remaja dan kanak-kanak. Kerajaan China mempunyai peranan membuat undang-undang supaya syarikat yang beroperasi di China mengikut kesemua garis panduan yang ditetapkan. Pihak berkuasa China juga terkenal dengan sekatan di internet menggunakan Great Firewall, juga membuat penapisan ketat terhadap kandungan di media sosial termasuk Douyin. Gmail, Google, YouTube, Facebook, Instagram dan beberapa aplikasi yang lain diharamkan di China. Tiada video kandungan dari Douyin boleh diakses di luar China, dan juga sebaliknya, tiada video di TikTok boleh dilihat oleh pengguna Douyin. Kesimpulannya, TikTok mempunyai 1.67 bilion pengguna di seluruh dunia, tidak termasuk negara China. TikTok juga kini menjadi seperti sumber berita yang pantas dan lebih realistik berbanding platform media tradisional, yang menyebabkan golongan muda semakin berminat dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Jika digunakan dengan sebaiknya, TikTok adalah platform yang berguna untuk menyampaikan maklumat penting yang cuba diselindung oleh agensi berita yang dikawal oleh pihak tertentu, seperti yang sedang berlaku di Gaza. Dan apa jua aplikasi media sosial yang digunakan oleh kanak-kanak, ia perlu dipantau penggunaannya oleh ibu bapa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.